Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam slide matematik. Mari belajar matematik bersama dengan Cikgu Yati. Baik, untuk hari ini, slide pada kali ini kita masih berada lagi di dalam tajuk yang pertama, iaitu nombor bulat dan operasi asas. Untuk standard kandungan bagi slide PDPR kali ini ialah mengenai nilai nombor. Okey, kita akan belajar mengenai nilai nombor. Apakah maksud nilai nombor? Okey, nilai nombor, okey, awak lihat. Apakah kaitan dengan anak panah ke atas? Kemudian anak panah ke bawah. Jadi, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengenai menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, itulah dia. Kemahiran kita pada hari ini ialah menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, pertama sekali kita akan belajar mengenai konsep tertib menaik dan tertib menurun. Apakah yang dikatakan tertib menaik dan tertib menurun? Okey, apa maksud tertib? Tertib itu ialah susunan yang tersusun. Okey, susunan nombor yang tersusun. Menaik dan menurun. Menaik, seperti kita naik tangga lah. Makin makin tinggi. Okey, bila kita naik tangga, ia makin tinggi, makin besar. Begitu juga bila menurun, contoh kita menurun ni tangga, makin turun makin rendah. Dan nilainya juga paling makin rendah. Baik, kita lihat apakah maksudnya. Okey, maksudnya awak lihat gambar. Okey. Bila tertib menaik, kita bermula dengan nombor yang paling kecil. Nombor 1, nilainya paling kecil, paling rendah. Dan bila ia menaik, kita akan jumpa nombor yang paling tinggi, nombor 9, nombor paling besar. Okey, bagaimana pula tertib menurun? Tertib menurun bermaksud nombor kita bermula dengan nombor yang besar, nombor yang nilainya banyak. Okey, dan kita turun ke bawah, menuruni tangga sehingga kita jumpa nilai yang lebih kecil. Okey, nombor yang lebih kecil. Itulah maksud tertib menaik dan tertib menurun. Okey, susunan menaik dan susunan menurun. Kalau menaik daripada nombor yang kecil kepada nombor yang besar. Manakala tertib menurun bermula dengan nombor yang besar kepada nombor yang kecil. Bayangan yang paling mudah bagi kita ialah naik tangga dan turun tangga. Okey, bila naik makin tinggi, bila turun tangga kita makin rendah. Baik, kita teruskan dengan slide yang kedua. Okey, untuk slide yang ketiga, kita belajar dulu contoh tertib menaik. Okey, tadi ingat tertib menaik kita bermula dengan nombor yang kecil. Okey, mari kita lihat. Tu dia, saya dah buat gambar tu. Tangga. Tertib menaik, anak panah kita mestilah menghala ke atas. Okey, lihat. Nampak kan anak panah kita menghala ke atas. Baik, sekarang saya susun nombornya. Mari kita lihat. Betul tak nombor saya ini nombor tertib menaik? Okay. Jika kita lihat, nombor yang pertama tadi ialah 35,467. Nombor kedua, 36,967. Dan nombor yang terakhir, 39,967. Ini bermaksud ia nombornya daripada paling kecil kepada yang besar. Itulah maksud tertib menaik. Dan untuk menyusun tertib menaik ni, kita ada dua cara. Sama ada tertib menaik itu dalam nilai pola yang tertentu ataupun nombor tu tak ada pola. Tapi kita boleh susun dengan tertib menaik. Nombor yang besar, kecil ke besar. Untuk contoh tertib menaik ni, saya berikan nombor ini disusun dengan pola yang tertentu. Okey, baik.
Kita tahu jika dia menaik, maksudnya nombor tu makin bertambah. Jadi berapakah polanya? Okey, antara nombor 1 ke nombor 2 ada nilai yang tertentu. Okey, nombor 2 kepada nombor 3 juga ada nilainya. Dan nombor 3 ke nombor 4 ada nilainya. Untuk cari nilai polanya, kita perlu tolakkan nombor yang keempat dengan nombor yang ketiga. Nombor ketiga tolak nombor kedua. Dan nombor kedua tolak dengan nombor pertama. Kita akan dapat nilai polanya. Baik, untuk tertib menaik yang ini, polanya ialah tambah 1,500. Okey, tambah. Kenapa tambah? Sebab makin membesar. Tertib menaik ia menambah, makin tambah. Berapakah nilai yang ditambah untuk satu nombor ke satu nombor? Iaitu 1,500. Okey, ini ialah contoh tertib yang mempunyai pola. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan slide yang keempat, yang terakhir. Okey, untuk yang terakhir ialah contoh tertib menurun. Okay, ingat, jika tertib menurun, kita perlu menuruni tangga daripada atas ke bawah. Jadi anak panah kita menghala ke bawah. Okey, sekarang kita lihat bila daripada atas ke bawah, nombor yang pertama ialah nombor yang besar. Sebelah atas ke sebelah bawah? Sebelah atas. Okey, itu dia. Ini untuk contoh bagi tahun 5. Sebab dia kemahiran yang sama dengan tahun 4, cuma berbeza nilai nombornya. Okey. Contoh yang kedua, 756, 32 sifar. Yang pertama, 765,302. Nombor kedua, 756,320. Nombor ketiga, 675,230. Dan nombor terakhir, 657,203. Baik, untuk contoh tertib menurun ini, saya buat nombor ini tidak mempunyai pola yang tertentu. Okey, dia hanya beberapa senarai nombor yang kita perlu susun mengikut nilai besar dan kecil. Jika tertib menurun, bermula dengan nombor yang besar kepada nombor yang kecil, daripada atas ke bawah. Okey, itulah contoh tertib menurun. Untuk contoh ini, kita tidak mempunyai pola yang tertentu. Maknanya sekarang dalam nombor menyusun nombor, tertib menaik dan menurun tidak perlu bergantung kepada pola. Ada kalanya nombor itu memang dia sediakan pola, seperti contoh nombor 3. Dan ada kala nombor itu tidak mempunyai pola, hanya beberapa senarai nombor yang kita perlu susun. Okey, baik. Anak-anak, inilah kemahiran yang kita perlu capai pada minggu ini, iaitu tertib menaik dan tertib menurun. Sama saja dari tahap 1 hingga tahun 5, konsep tertib menurun dan tertib menaik sama. Cuma bilangan digit nombor yang kita belajar setiap tahun berbeza. Jadi saya harap anak-anak tahun 4 dan tahun 5 dapat belajar sesuatu daripada contoh yang saya berikan ini. Boleh kita lihat beberapa kali video ini untuk pemantapan ilmu kita. Baik, terima kasih anak-anak. Kita jumpa lagi di slide PDPR yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.